Siddiq bermaksud jujur dan benar. Ini adalah salah satu sifat dan khasiat yang wajib ada dalam seorang guru pendidikan Islam. Guru yang bersikap siddiq akan menyampaikan ilmu yang betul dan sahih kepada murid-muridnya. Guru yang juga mengamalkan apa yang diajarnya dan menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Guru yang siddiq tidak akan menipu, berdusta atau menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Guru juga akan jujur dalam menilai prestasi murid-muridnya dan memberi maklum balas yang ikhlas dan membina. Guru yang siddiq juga akan menghormati hak-hak murid-muridnya dan tidak akan menzalimi atau memilih kasih mereka. Guru yang siddiq juga akan jujur dalam mengakui kelemahan atau kesilapan diri dan bersedia untuk memperbaiki dan belajar daripada orang lain. Khasiat siddiq sangat penting dalam guru pendidikan Islam kerana ia adalah salah satu ciri utama Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Mereka adalah pendidik misali yang berjaya menyebarkan ajaran Islam dengan kejujuran dan kebenaran mereka. Mereka juga mendapat kepercayaan dan hormat daripada orang ramai kerana sifat siddiq mereka. Oleh itu, guru pendidikan Islam haruslah mencontohi khasiat siddiq Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya agar dapat menjadi pendidik yang berkesan dan disegani. Baiklah, yang kedua, sifat amanah. Jadi Rasulullah dan sahabat ini, mereka mempunyai sifat amanah, iaitu boleh dipercayai. Jadi mereka menjalankan amanah mereka itu dan tidak pernah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang guru pendidikan Islam, kita perlulah beramanah dalam menjalankan tanggungjawab kita, iaitu kita perlulah menjalankan tugas-tugas kita dalam mendidik anak murid dan tidak pernah mengkhianati amanah kita itu, supaya kita dapat menjadi pendakwah yang baik pada masa ini. Baiklah, sikap yang ketiga iaitu sikap tabligh. Tabligh ini bermaksud menyampaikan. Jadi Rasulullah dan para sahabat, mereka menyampaikan ajaran agama Islam tanpa menyembunyikan sesuatu pun. Jadi kita sebagai guru pendidikan Islam, kita perlulah menyampaikan ajaran agama Islam kepada anak didik murid kita supaya mereka dapat mengenal Allah dan dapat menjadi anak didik yang berguna pada masyarakat dan juga agama Islam. Baik, tadi kita telah mendengar beberapa sifat ataupun khasiat Rasulullah SAW dan para sahabat yang mana dalam berdakwah yang perlu ada dalam diri guru pendidikan Islam. Baik, antara khasiat yang seterusnya Rasulullah SAW dan para sahabat ni yang mana kita sebagai guru pendidikan Islam yang perlu ada adalah yang keempat, iaitu fatonah. Apa yang dikatakan fatonah ini? Fatonah ini adalah bijaksana ataupun cerdik lah untuk mudah difaham. Baik, bagaimana sesat Rasulullah SAW dan para sahabat pada ketika dahulu, di mana Nabi pada ketika itu sangat bijaksana lah dalam menyampaikan dakwah, di mana dia berdakwah selama 13 tahun di Mekah, di mana 3 tahun yang pertama itu kebijaksanaan Nabi untuk menyampaikan dakwah itu tidak secara terus terang ataupun tidak secara meluas ataupun secara umum. Kerana apa? Kerana Nabi tahu kalau Nabi menggunakan kaedah dakwah secara terang begitu, maka ramailah tentangan ataupun banyaklah cabaran-cabaran yang mengancam Nabi pada ketika itu. Jadi bagaimana Nabi nak menerapkan dakwah Islam itu dalam kalangan masyarakat Arab pada ketika itu? Dengan cara berdakwah secara sulit, iaitu selama 3 tahun Nabi berdakwah secara sulit. Itu yang dikatakan kebijaksanaan Nabi dalam menyampaikan dakwah. Baik, dalam guru pendidikan Islam pula, kita sebagai guru pendidikan Islam, kita perlu bijaklah dalam menyampaikan dakwah ataupun memberi pesan kepada masyarakat, terutamanya kepada murid-murid lah di sekolah. Guru sebagai guru, terutamanya guru pendidikan Islam perlu bijak dalam menggunakan kaedah ataupun cara lah bagaimana kita nak menerapkan dakwah ataupun nak mengajak murid ataupun masyarakat ataupun keluarga untuk menyemai nilai Islam ataupun kebaikan-kebaikan atau yang diajar dalam Islam dalam diri. Dengan cara begitulah jadi sebagai guru pendidikan Islam ni, kita perlu menggunakan sifat fatonah ni dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Kemudian kita akan teruskan dengan sifat ataupun khasiat yang seterusnya. Okey, yang seterusnya
sasiah Rasulullah SAW dan para sahabat pada ketika dahulu adalah istiqamah, di mana mereka ni istiqamah dalam berdakwah ataupun menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Seperti yang kita tahu, di mana pada satu ketika dahulu Rasulullah SAW sendiri memang ditentang secara habis-habisan dengan pelbagai cara untuk menghentikan baginda daripada berdakwah pada ketika itu. Dan pada ketika itu orang kafir ataupun orang-orang yang menolak Islam ini, masyarakat yang menolak Islam ini, dia menentang Rasulullah SAW dengan pelbagai cara, dengan mengasari Rasulullah, ugutan untuk membunuh, ditawarkan harta yang begitu banyak untuk Nabi menyerahkan diri daripada berdakwah, kemudian ditawarkan dengan godaan wanita ataupun ganjaran wanita-wanita yang cantik. Namun istiqamahnya Nabi pada ketika itu, beliau menolak semua ancaman ataupun tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang yang ingin menentang Nabi. Jika kita lihat di situ bagaimana sifat istiqamah Nabi dalam menyampaikan dakwah ini, beliau menolak segala kekayaan ataupun segala kemewahan di dunia ini demi menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai guru pendidikan Islam, kita juga perlulah mempunyai sasiah, iaitu kita perlu istiqamah dalam menyampaikan dakwah di mana pun kita berada, di sekolah, di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga kita. Kita perlu istiqamah dalam menyampaikan dakwah, walaupun kadang-kadang kita mesti ada naik turun iman, di mana kita malas untuk berdakwah, kadang-kadang kita rasa susah untuk berdakwah dan sebagainya. Dan walaupun pelbagai cabaran atau rintangan yang kita hadapi sebagai guru pendidikan Islam ni, walaupun ramai yang menolak, masyarakat yang menolak untuk menerima teguran ataupun dakwah yang kita sampaikan, kita tidak boleh berputus asa dan terus istiqamah dalam menyampaikan dakwah. Jadi itu antara 4 sasiah Rasulullah SAW ataupun sifat Nabi yang mana ada juga pada para sahabat pada ketika dahulu, di mana mereka mengamalkan atau memupuk dalam diri mereka sasiah-sasiah tersebut dalam menyampaikan dakwah. Jika kita berpendidikan Islam memupuk semua sasiah yang telah kami beritahu tadi, sudah tentu kita boleh menyampaikan dakwah kepada masyarakat, keluarga dan juga negara dengan sebaiknya. Baik, itu sahaja daripada saya. Harap pembintangan ini dapat memberi manfaatlah kepada semua bakal guru pendidikan Islam, tidak kira di mana, di dalam institut pendidikan guru sendiri ataupun di sekolah, supaya dapat mengamalkan sasiah Rasulullah SAW dalam diri dan menjadi guru pendidikan Islam yang cemerlang dan berjaya dalam menyampaikan dakwah Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye.